Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk di bab 3 termokimia. Ya, masih lagi di 3.2 haba tindak balas dan kita akan masuk di haba peneutralan. Jadi ada 4 jenis tindak balas yang kita akan pelajari. Tetapi sebelum ini kita dah sentuh kepada haba pemendakan dan haba penyesaran. Jadi hari ini kita akan masuk di haba peneutralan. Okey. Jadi dalam situasi perbualan dalam rajah 3.10 ya, kita telah di tingkatan 4 ya, kita telah membuat satu eksperimen penitratan iaitu memasukkan asid ke dalam alkali. Jadi bila dipegang ya ke dalam kon tu, kita akan berasa panas. Jadi kalau berasa panas maksudnya haba telah dibebaskan ke persekitaran. Jadi tindak balas peneutralan ialah tindak balas antara asid dan alkali. Yang ini kita dah belajar dan menghasilkan garam dan juga air. Okey, jadi dalam perbualan di atas ni bila dikata kelalang kon ni menjadi panas dan haba tu dibebaskan persekitaran, ini membuktikan bahawa tindak balas peneutralan adalah tindak balas exothermic. Okey, jadi ion H+ daripada asid tadi bila nak balas dengan ion hidroksida atau OH- daripada alkali untuk membentuk molekul air. Jadi untuk semua persamaan peneutralan yang melibatkan asid bercampur dengan alkali, untuk persamaan ion dia inilah yang terhasil. Okey, H+ ni datang dari mana? Daripada asid. Tak kiralah dia guna asid apa, hidroklorik ke sulfurik ke, ya, dia akan terhasil H+ itu daripada asid. Okey, dan juga bercampur OH. OH ni datang daripada alkali untuk menghasilkan H2O iaitu air. Okey, apa maksud haba peneutralan? Haba peneutralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air bertindak balas daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Contoh diberi persamaan termokimia di sini bahawa alkali iaitu NaOH, natrium hidroksida, bertindak balas dengan HCl iaitu asid hidroklorik akan menghasilkan garam, natrium klorida dan juga H2O. Okey, jadi kalau persamaan termokimia sudah tentu dia ada nilai delta H iaitu haba peneutralannya negatif 57 kJ per mol. Jadi apa maksud persamaan termokimia? Maksudnya adalah persamaan termokimia ni menunjukkan bahawa 57 kJ haba dibebaskan apabila 1 mol air. Mana mol air? Ni 1 mol air terbentuk daripada peneutralan antara 1 mol asid hidroklorik ataupun alkoholik ni daripada akan terhasil ion H+ dengan 1 mol natrium hidroksida ataupun datang daripada ion hidroksida. Okey, 1 mol OH-. Okey, jadi tindak balas peneutralan dapat berlaku antara asid dan alkali dengan kekuatan berbeza. Kita dah belajar kan, asid ada asid kuat dan asid lemah. Alkali pun ada alkali kuat dan alkali lemah. Jadi kita simpulkan kat sini ada 4 perbezaan tindak balas peneutralan bila berlaku dengan kekuatan yang berbeza. Okey, yang pertama adalah asid kuat dan alkali kuat. Maksudnya H+ kuat, OH pun kuat. Okey, yang kedua, asid lemah, alkali kuat. Okey, alkali kuat. Alkali kuat. Okey, yang ketiga, asid kuat, H+ kuat, alkali pula yang lemah. Okey, yang keempat, asid lemah, alkali pun lemah. Okey, jadi untuk tindak balas peneutralan bagi keempat-empat tindak balas ataupun kekuatan yang berbeza ini sebenarnya akan menghasilkan
delta H yang berbeza. Okey. Jadi nilai teori dia, ya, penetralan antara asid kuat dan asid kuat dan alkali kuat, ya, ialah negatif 57 kJ per mol. Jadi dalam jadual ni menunjukkan haba penetralan pelbagai tindak balas penetralan. Jadi setiap perbezaan kekuatan asid tu dia akan menghasilkan haba penetralan yang berbeza. Okey, tapi nilai dia dalam lingkungan yang ini. Okey, contohnya asid kuat dengan alkali kuat, 57, negatif 57 kJ per mol. Kalau asid lemah dan alkali kuat, negatif 55. Ya, asid kuat dan alkali lemah, dia negatif 52. Ya, kalau dua-dua lemah, dia negatif 50. Jadi, antara alkali kuat dengan asid kuat, jadi yang mana lebih kuat? Ya, sebenarnya alkali kuat adalah lebih kuat daripada asid kuat. Bila alkali kuat dengan asid lemah, dengan asid kuat dengan alkali lemah, jadi ini lagi mempunyai nilai yang tinggi daripada asid yang kuat. Okey, jadi kalau kita tengok, mengapa asid lemah dan alkali lemah ini mempunyai nilai yang paling rendah? Okey, kalau sebelum ini kita dah belajar sebab apa alkali dipanggil asid lemah dan alkali lemah. Sebab apa? Sebab dia mengayon separa di dalam air, kan? Okey, jadi mengapa asid lemah dan alkali lemah ni nilai dia rendah? Okey, ini adalah penerangan dia. Asid lemah atau alkali lemah mengayon separa dalam air dan sebahagiannya kekal sebagai molekul. Kan? Dalam tu ada asid. Okey. Ada yang contohnya asid, ada yang telah molekul tapi masih lagi dalam keadaan molekul. Tak semua dia dalam keadaan ion. Ion yang melengkap sepenuhnya, dia separa. Okey, jadi sebahagian haba, haba yang terbebas tadi tu, semasa penetralan diserap dan digunakan untuk mengayunkan molekul asid lemah atau alkali lemah dengan lengkap. Jadi haba tadi yang dibebaskan dia guna untuk mengayun yang lengkap ni. Oleh itu haba yang dibebaskan menjadi lebih rendah sebab dia dah digunakan untuk mengayun molekul asid lemah atau alkali lemah yang lengkap dalam air. Dia guna untuk mengayun yang dah lengkap ni. Okey, jadi haba penetralan antara asid lemah dan alkali lemah adalah yang paling rendah, kerana tenaga haba, lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengayun kedua-dua asid lemah dan alkali lemah dengan lengkap. Oleh itu, ion hidrogen H+ dan ion hidroksida OH- yang dihasilkan dapat bertindak balas dengan lengkap untuk menghasilkan 1 mol air. Okey, itu selesai tentang bagaimanakah penerangan tentang mengapa nilai haba penetralan bagi asid lemah dan alkali lemah adalah rendah ataupun yang paling rendah. Okey, yang kedua, bagaimana pula untuk haba penetralan antara asid sulfurik, suatu asid lipotik dengan larutan natrium hidroksida. Okey, jadi kalau kita tengok nilai ini. Okey, yang mula-mula tadi. Ini adalah alkali, NaOH tambah dengan HCl. Okey, jadi hasilnya NaCl tambah dengan H2O. Okey, jadi kalau kita tengok nilai dia negatif 57 kJ per mol. Okey, kalau kita tengok ini adalah asid monoprotik. Kalau monoprotik nilai dia negatif 57 kJ. Okey, maksud di penerangan di sini, apa akan jadi kalau kita gunakan asid sulfurik ataupun asid diprotik? Apa yang berlaku pada delta H? Adakah dia sama ataupun dia kurang ataupun dia lebih? Okey, jadi asid hidroklorik ialah asid monoprotik. Kita dah belajar.
Okey, manakala asid sulfurik adalah asid diprotik. Kalau monoprotik satu je H+ je. Kalau asid diprotik ada 2 H+ dia. Okey, penetraan lengkap asid kuat diprotik dengan alkali kuat menghasilkan 2 kali ganda kuantiti haba berbanding asid monoprotik. Dia kata kat sini dia ada 2 kali ganda. Kenapa dia kali ganda? Kalau kita tengok persamaan ini contoh yang tadi. Okey, kita tengok contoh yang H2O. Jadi bila H2O kat sini, kalau kamu nampak dia menghasilkan, kita tulis persamaan yang seimbang, dia menghasilkan 2 mol air. Jadi bila 2 mol air, dia punya nilai juga kuantiti haba dia 2 kali ganda. Jadi pada sebelum ini nilai kuantiti haba dia negatif 57. Jadi kalau guna asid diprotik, dia akan jadi negatif 114. Tapi kalau kita kaitkan tentang definisi haba peneutralan, adakah betul nilai ni kekal 114 ataupun berbeza? Okey, saya akan terangkan pada slide seterusnya. Okey, jadi kalau kita pecahkan persamaan ataupun bagi persamaan ion bagi asid sulfurik ni, H2O, akan dipecahkan kepada 2H+ dan juga SO4 2-. Okey, jadi dia akan mengayun lengkap dalam air untuk menghasilkan 2 mol H+ kat sini. Okey, tetapi kalau kita pecahkan dia dalam bentuk persamaan asid campur alkali. Okey, jadi sini ada asid, kita ambil daripada sini tadi. Okey, kita ambil daripada sini, bercampur dengan alkali, 2 mol alkali menghasilkan 2 mol H2O. Jadi sudah tentulah 114 kJ haba dibebaskan kerana 2 mol air yang terbentuk. Jadi nilai yang tadi kita dapat 114. Kenapa? Kenapa dia tengok pada nilai air kat sini 2 mol. Tetapi kalau kita tengok definisi haba peneutralan. Apa definisi haba peneutralan? Apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan asid dan alkali. Haba peneutralan dia kata perubahan 1 mol, bukan 2 mol. Jadi kalau asid tadi 2 mol memanglah dapat 114. Kan? Tapi kalau kita pecah, kita jadikan dia 1 mol. Okey, kalau kita jadikan 1 mol, kita potonglah semua ni. Kan? Jadi kalau kita potong, dia tetap akan jadi negatif 57 kJ per mol. Sama je. Jadi haba peneutralan H2O dengan natrium hidroksida masih sama sebenarnya, iaitu negatif 57 kJ, kerana maksud haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan bagi pembentukan 1 mol. Jadi sebenarnya nilai bagi diprotik juga tetap sama sebab kita merujuk kepada nilai haba 1 mol bagi air. Okey, seterusnya 1 mol air dihasilkan apabila menggunakan asid monoprotik seperti asid hidroklorik atau nitrik dengan alkali kuat, natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Sama je. Kalau kita guna monoprotik HCl ataupun HNO3, nilai ni juga negatif 57 kJ per mol. Okey, jadi kita masuk kepada contoh. Contoh apa? Contoh pengiraan bagi haba peneutralan. Okey, contoh kat sini dia kata 60 apa tu? 60 cm padu, natrium hidroksida NaOH. Jadi kat sini kita dapat apa? Kita punya dapat isi padu dia kan? V dia. Okey, V ni M dia. M bagi apa? Bagi NaOH. Okey, kat sini ada nilai M, molarity, ada nilai V, isi padu. Dicampurkan dengan 60 larutan asid etanoik. Asid etanoik. Jadi kat sini ada V etanoik. Okey, 60 asid etanoik. Ni ada nilai M dia. Molarity dia adalah 2. Ni nilai M bagi asid etanoik. Suhu tertinggi larutan ialah 40.5 darjah Celsius. Suhu awal ialah 28. Maksudnya theta dia adalah 45 tertinggi 40.5 tolak ke 28. Itu adalah theta dia.
Okey, sekarang sini V ada, M ada bagi asid. V ada, M ada bagi alkali. Okey, seterusnya hitungkan haba suhu awal bagi natrium AH ada 28 ya, dan larutan asid etonik ialah 28. Okey, maksudnya kat sini dia punya suhu awal. Suhu awal dia 28 tambah 28 bahagi 2. Nak cari dia punya dia punya average. Jadi 28 tambah 28 bahagi 2 cari 28. Sebab tu nilai dia sama. Jadi kalau soalan lain contohnya suhu dia berbeza. Contohnya satu suhu 30, satu suhu 28. Jadi suhu awal kita kena bahagi dengan 2 lah, campur dengan bahagi 2. Tu akan jadi suhu awal dia. Ya, kita kena ambil. Tapi kalau ni sama 28 dengan 28, maksudnya suhu awal dia sama 28. Jadi betul lah 40.5 tolak 28. Itu adalah theta dia, ya. Jadi 40.5 tolak 28 yang bersama dengan 12.5 darjah Celsius. Okey, jadi ini kita dah keluarkan. Kita dah keluarkan dia punya maklumat dalam soalan. Okey, jadi soalan pertama. Okey, dia kata soalan dia hitungkan haba penetralan. Jadi macam mana langkah pertama? Sudah tentulah pertama kita kira bilangan mol. Okey, jadi yang untuk pertama kita kena bilangan mol untuk natrium hidroksida ataupun untuk ion OH+. Okey, jadi kita ambil daripada tadi kan 2. Ni apa? Ni M dia tadi. Darab dengan isi padu V per dengan 1000. Mol sama dengan MV per 1000. Jadi kita masukkan dapat nilai 0.12. Seterusnya kita bilangan untuk asid pula ataupun H+, ataupun asid ethanoik. Okey, sama juga M dia tadi 2, V dia 60 bahagi dengan 1000 akan dapat 0.12 mol. Okey, jadi untuk persamaan penuh kita tulis persamaan penuh dia CH3COOH asid ethanoik campur dengan NaOH natrium hidroksida menghasilkan CH3COONA garam natrium ethanoik. Okey, garam inilah cut CH3COOH tambah NaOH menghasilkan CH3COONA dan menghasilkan H2O. Ini adalah satu persamaan yang seimbang. Jadi pada persamaan ni 1 mol natrium hidroksida bertindak balas dengan 1 mol asid ethanoik akan menghasilkan 1 mol air. Okey, jadi oleh itu berapa mol air ni? Kita bandingkanlah NaOH tadi 0.2 tidak balas dengan 0.1 asid ethanoik, jadi sudah tentu dia akan menghasilkan juga 0.12 mol H2O. Jadi ini adalah bilangan mol bagi H2O. Okey, langkah kedua kita dapat mol. Langkah kedua sudah tentulah kita guna mencari haba yang dibebaskan, QMC theta. Okey, kita masukkan nilai M dia. M tadi kita ambil apa? Kita ambil nilai isi padu, ya, 60 campur 60 gram. Darab dengan C, dia bagi dalam soalan 4.2. Nilai ni nilai tetap. Theta tadi kita dah kira, ya, 40.5 tolak 28 sama dengan 12.5 tadi. Okey, masukkan persamaan dan kita akan dapat 6,300 joule ataupun tukar kepada kilojoule 6.3 kilojoule. Jadi langkah ketiga kita kira ataupun hitungkan haba untuk 1 mol, pembentukan 1 mol. Okey, jadi sudah tentulah kita per jadi Q kita akan bahagi dengan N untuk mendapatkan delta H. Okey, jadi pembentukan 0.12 mol air membebaskan 6.3 kilojoule haba. Jadi pembentukan 0.12 mol air membebaskan, kita bahagilah, ya, Q bahagi mol tadi, iaitu 52.5 kilojoule per mol. Jadi kalau kita tengok kat sini, ya, nilai haba penetralannya adalah 52.5 kilojoule per mol. Seterusnya, kamu boleh buat aktiviti 3B. Ya, 3B di muka surat.
132 dalam buku teks. Okey, kita akan bincangkan dalam kelas yang seterusnya ataupun video yang seterusnya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.